أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين شغل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Dan di antara nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang wajib kita syukuri
Antara nikmat-nikmat itu ialah Allah rezekikan pada kita untuk solat berjemaah. Allah rezekikan pada kita masa untuk menuntut ilmu. Dan inilah di antaranya nikmat-nikmat yang disebut rezeki yang wajib kita hargai. Kadang-kadang orang bila sebut rezeki ni pastinya dalam bentuk harta benda dan juga wang. Dan pastinya rezeki yang Allah berikan pada kita yang masih melekat pada diri kita ini, rezeki itu Allah panjangkan umur kita, yang menyebabkan kita dapat merasai nikmat-nikmat yang lain. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali dalam kitab Al-Azkar, masih lagi dalam bab doa ketika ditimpa kesusahan dan juga penyakit, yang juga kita dah sebut sebelum ni. Dalam zikir tersebut ada di antaranya ialah rezeki ataupun disebut zikir ketika takut berhadapan dengan penguasa. Rezeki ketika melihat zikir ketika melihat musuh. Dan insya-Allah pada malam ni zikir ketika melihat syaitan dan takut kepadanya. Jadi bila Imam Nawawi sebut ni zikir ketika melihat syaitan atau takut kepadanya. Jadi mungkin hari tu dah tanya kan, siapa yang pernah tengok, siapa yang pernah jumpa. Bila saya sebut macam ni, ada satu pengajian, ada orang tanya balik saya, Ustaz pernah tengok ke? Dan saya terus menjawab dengan hati yang tenang, katanya Alhamdulillah tak pernah jumpa dan tak nak ingin berjumpa. Dan benda-benda yang macam ni, syaitan dan makhluk Allah ni, dia memang suka kalau orang nak jumpa dia. Kan? Kalau orang tak panggil pun dia datang. Kan? Kalau panggil, ibaratkan apa? Mengantuk disorokkan bantal. Lebih kurang macam tu lah. Welcome dia katanya. Ahlan wa sahlan. Ya? Dan dia senang datang, tapi payah nak lari. Kalau jemput memang dia datang, ya. Dan tapi bila dia dah datang, payah nak balik. Itu ceritanya. Yang antara mungkin tuan-tuan kalau tengok, nak suruh keluar, nak suruh balik, kembali keluar ni payah. Ya. Antaranya disebut dia dijadikan permainan pula di kalangan anak-anak kecil. Bukan anak kecil, besar pun dia tak tahu. Benda yang bukan sahaja sekadar mainan dan boleh juga berlaku syirik kepada Allah, dan masa sama dia datang juga. Saya masih ingat contoh-contoh yang mudah. Antaranya apa? Yang main spirit tu. Kan yang apa? Yang ambil cincin, ikat dengan rambut. Lepas tu hayun. Kan? Lepas hayun dia jalan sendiri, seronok. Kan? Dah lama langsung tak berhenti dah. Lepas tu menangis pula. Itu cerita budak-budak. Ya. Jadi dalam bab yang kita bicarakan pada malam ni ialah zikir ketika melihat syaitan. Dan kita dah sebut dahulu, ya, tak semua memang Allah jadikan antara perkara ghaib itu ialah Allah tak memperlihatkan, tak menampakkan syaitan itu kepada kita. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau nampak semua, nampak semua, wallahu alam, kita boleh duduk tenang ataupun aman ataupun tidak. Itu antaranya Allah hijabkan, kita tak nampak. Namun ada sebahagian daripada orang yang Allah angkat hijab tersebut, boleh nampak. Dan kita sebut bila boleh nampak ini bukan rezeki. Jangan kata bila Allah angkat hijab tu
Hebat dia. Sebab apa? Dia boleh nampak. Sebenarnya bila dia boleh nampak itu, dia kena minta pertolongan Allah supaya jangan nampak. Bukan rasa bangga pula. Ya. Kenapa kita, mungkin saya dah sebut dahulu, kalau seseorang itu nampak, maka dia yang kena berubat. Dia yang kena berubat, bukan dia mengobat orang. Tapi orang kita ni kalau boleh nampak tu kira hebat. Dia boleh berubat orang. Sebenarnya orang yang nampak itu, dia yang kena berubat. Kadang-kadang tengok kanak-kanak boleh tengok, boleh nampak kan. Azan sebut kalau anak-anak kecil dia nangis malam tu tunjuk ke atas kan. Bukan kerana hebatnya, tapi kena berubat. Berubat dengan apa? Dengan cara Islam. Dan dalam perubatan Islam, hasil antaranya ada buat kajian tesis PhD tentang perubatan secara Islam. Dia telah memiliki dan merujuk kepada pakar-pakar perubatan Islam. Dalam hasilan daripada kajian tersebut menyatakan, sekiranya pengamalan perubatan yang dikatakan secara Islam, tetapi dia boleh beritahu dan dia mengaku dia nampak, bahawa perubatan itu sebenarnya bukan secara Islam. Itu kita kena faham. Ya. Sebab satu ketika dahulu viral kan, yang valetnya apa? Yang boleh tawarkan apa? Kalau setan ke jin, Allah alam kan, kalau boleh buang daripada orang tu 1000 katanya. Kalau 2 ekor 2000. Dia dah jadi bentuk perniagaan. Bah dia mendakwa dia boleh nampak, dekat tengkuk ada beberapa ekor, kat bahu ada beberapa ekor. Yang dengar pula tu patutlah berat katanya, patutlah sakit tengkuk. Akhirnya dia boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Kerana manusia biasa Allah hijab, tak nampak. Ya, tak nampak benda tersebut. Jadi dalam sekiranya nampak disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab ini, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka pohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, dalam ayat ini jelas menyatakan, Allah menyebut, merintahkan kepada kita, bila syaitan mengganggu, maka mintalah perlindungan dengan Allah, ya, bukan minta dengan yang lain. Ini akidah yang benar dan cara yang benar. Ya, maknanya apa? Sekiranya diganggu oleh syaitan, tiba-tiba kita ambil kaedah lain. Kaedah apa? Kaedah jampi serampah. Jampi serampah yang bersalahan dengan akidah, maka merosakkan akidah. Boleh merosakkan akidah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa baina zalika la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ayat suratul Isra ayat 45. Yang maksudnya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, nescaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat satu dinding yang tertutup. Allah jelaskan bahawa antara yang jadi pagar, yang menjadi pendinding dari perbuatan jahat, termasuk sihir, gangguan setan, dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Pagarnya ialah dengan Al-Quran, ya, bukan dengan pagar-pagar yang lain. Ya, faham maksud kan? Bukan pagar batu, pagar besi, kan? Sebab
wallahu alam, tanya imam kita dah. Orang dulu-dulu kan, bila nak buat rumah kan, sebelum buat pagar lain dia suruh pagar dulu kan. Pagar dengan apa, wallahu alam. Ya, masa gali tiang asas tu kan, ya, dalam tiang itu diletakkan kata pagar kan. Maka bercampurlah perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang berlaku syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dalam ayat ini menjelaskan pada kita, nak pagarlah dengan ayat-ayat Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Kemudian kami mendengar baginda mengucap dengan perkataan a'udzu billahi minka, yang bermaksud aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu baginda mengucap menyebut sekali lagi, al'anuka bi la'natillahi tammat, aku melaknatmu dengan laknat Allah sebanyak 3 kali. Kemudian baginda menghulurkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Setelah baginda selesai solat, kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar kamu berkata dalam solat satu perkataan yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, dan kami lihat kamu menghulurkan tanganmu. Dalam hadis ni, di mana sahabat bila dengar Rasulullah sebut perkataan a'udzu billahi minka dan perkataan al'antuka bi la'natillahi tammat, lepas sebut macam tu, dia tengah sembahyang kan, tengah Nabi solat, tiba-tiba seolah sahabat tengok Rasulullah keluarkan tangan seolah-olah nak ambil sesuatu tengah sembahyang ni kan. Kalau orang sekarang ni kan tengok macam tu, ni sembahyang tak khusyuk lah. Ya, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang, tangan bergerak macam nak ambil sesuatu. Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa berbuat demikian ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyebut perkataan a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah, sebenarnya aku minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan. Tengah sembahyang pun Rasulullah diganggu oleh syaitan. Ni Rasulullah kan, kita wallahu a'lam kan, Rasulullah diganggu tengah solat. Dan kata Rasulullah lagi, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Kemudian summa adarattu an akhadhahu, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mengundur sebanyak 3 kali, lalu aku ingin mencengkamnya. Rasulullah kata, tengok tangan aku buat macam tu, aku nak ambil, nak rabut. Demi Allah, seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, pasti dia sudah terikat dan dibuat mainan untuk anak-anak penduduk Madinah. Kata Rasulullah, kalaulah bukan kerana sebab doa Nabi Sulaiman, nascaya aku ambil. Yang Rasulullah nak ambil itu ialah, kata Rasulullah, disebut dalam riwayat seperti api. Satu api yang Rasulullah nak ambil, kata Rasulullah, kalau bukan sebab doa Nabi Sulaiman, aku nak ambil, nak bagi budak-budak main. Main apa, macam bunga api lah kot, wallahu a'lam. Ni kata Rasulullah. Dan dirujuk kembali apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, doa Nabi Sulaiman. Yang kita tahu Nabi Sulaiman ni Allah beri kesemewaan baginya memerintah, bukan sahaja di bumi, bahkan semua makhluk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan tercatat dalam Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang dia ajar kepada kita sekiranya nak pergi tempat yang tak biasa ataupun nak masuk hutan, kan? Takut diganggu, takut sengat dan sebagainya, diganggu binatang. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dia daripada Sulaiman, dan dianya innahu, dan datang dari Sulaiman tu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itu baru betul bacanya. Jangan baca yang lain. Baca yang lainnya apa? Nak masuk hutan yang kita sebut dahulu apa? Nak masuk hutan, nak masuk tempat yang kurang biasa, ini cucu nak lubang lalu. Kan? Kita dah sebut dah. Udah-udahlah, kalau ada lagi kena buang. Tak boleh beramal dengan tu. Sebab apa? Dia boleh merosakkan akidah. Ya. Kerana kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sekali puji bagi Allah Tuhan milik alamin. Tiba-tiba bukan kata nak masuk tempat lain pun, nak masuk hutan ni, minta dengan siapa? Cucu nak lubang lalu. Yang atuknya siapa? Wallahu a'lam. Jadi kena perbetulkan. Dan di antara doa Nabi Sulaiman yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu di antaranya disebut bahawa doa Nabi Sulaiman itu ialah dalam surah As-Sad ayat 35. Allahumma firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa Nabi Sulaiman. Allahumma firli, ya Allah ampunlah dosaku, ya. Dan sambungannya wahabli mulka, dan kurniakanlah kepada aku akan pemerintahan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana pemerintahan itu tidak ada seorang pun yang engkau kurniakan malaikat hanya pada aku. Itu doa Nabi Sulaiman. Jadi kata Nabi, kalau tak bukan kerana doa itu, nasaya aku ambil je api itu dan berikan kepada kanak-kanak. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Salih, daripada Abi Salih, bahawa dia berkata, bapaku mengutuskanku ke kabilah Bani Harisah, dan aku bersama pembantuku. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya daripada sebalik tembok. Ya, ini diriwayatkan daripada Muslim. Ya, dinyatakan ayah pada seorang bernama Suhail ini perintahkan dia pergi ke kabilah Bani Harisah. Ya, bila sampai di sana, tiba-tiba dengar suara di sebalik tembok. Dengar suara sebalik tembok. Orangnya tak nampak, benda pun tak nampak. Kan? Kita bukan kata dengar suara pun, kan? Bunyi dengar pintu je kan. Bunyi kan. Baru nak angkat takbir kan. Allahu Akbar. Ni apa pula tu? Kan? Ya. Itu yang belum lagi kan. Semayang seorang-seorang masjid ke surah Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi orang bagi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok belakang tak ada orang. Wassalam, balik terus. Ya. Ya. Jadi dalam hadis ni cerita, ya, bila dengar suara ni, pembantuku menoleh ke arah tembok dan memerhatikannya, namun tidak melihat sesiapa pun. Aku kemudian menceritakan hal itu pada bapaku. Beliau mengatakan, seandainya daripada pertama kamu sudah berasa bahawa akan bertemu dengan kejadian yang seperti itu, tentu aku tidak akan memutuskan. Kata ayah ni, kalau aku tahulah kamu rasa macam tu, aku tak utuskan kamu. Namun apabila kamu mendengar suara seperti itu, maka kumandangkanlah azan, kerana aku mendengar Abu Hurairah menceritakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati adbara. Sesungguhnya syaitan lari apabila mendengar suara azan. Jadi antaranya disebut amalan yang boleh buat kan, ialah selain daripada ayat Quran yang dibaca tadi, yang disebutkan tadi, apabila datangnya gangguan daripada syaitan, maka bacalah ayat Al-Quran.
Soalannya kita semua tahu ayat yang power katanya ialah ayat kursi. Kan? Tu ayat power. Tapi bila baca tak jadi power. Kan? Sebab apa ayat kursi yang hafal tu jadi tak ingat dah. Kan? Bila diganggu ke, kan? Wallahu alam, nauzubillah, diberi nampak-nampak ke, yang ingat jadi tak ingat. Kan? Ayat tu jadi tak ingat dah ayat kursi ni. Kan? Bahkan pernah disebut dalam satu riwayat apabila dibacakan ayat kursi, kan, pada rumah yang sudah lama ditinggalkan, bila masuk diganggu, ya, lalu dibacakan ayat Al-Quran, antaranya ayat kursi. Tiba-tiba bila dibaca ayat itu, dengar suara yang menegur, kamu baca salah. Ya, yang baca, bila baca tu, yang dengar suara tolong jawab, kamu baca tu salah. Ya, kerana kita kena ingat bahawa syaitan pun tahu, di kalangan jin pun dia antara ni kita tahu sebahagian badannya bertalaki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin pun kita tahu ada dua, jin Islam dengan jin kafir. Kan? Wallahu alam, dikatakan sebaik-baik jin sejahat manusia. Wallahu alam. Itu yang disebutnya. Jadi tak payahlah berkawan dengan jin, kan? Tak payahlah, ya. Apatah lagi kalau nak berkahwin dengan jin, bahkan di segi hukumnya kebanyakan ulama mengatakan haram. Kan? Tapi orang kita adalah berkahwin dengan bunian, orang bunian, kan? Macam-macam, ya. Kenapa? Dia tak sama dan mendatangkan banyak masalah. Dia disebut di dalam kitab yang disebutkan ini, selain daripada baca ayat Quran, ialah dengan melaungkan azan. Bahkan dalam pengajian yang lalu kita dah sebut, bila dilaungkan azan, syaitan akan lari sejauh-jauhnya dalam keadaan terkentut. Disebut dalam hadis Nabi, sampai terkentut-kentutnya. Ya, kenapa? Ketakutan bila dengar laungan azan. Ya. Bahkan laungan azan juga disebut ketika mana datangnya musibah, antaranya bila berlaku kebakaran. Ini pun kita dah sebut dahulu. Zikir ketika mendapat sesuatu yang tidak disukai. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin kul qadarullah ma syaa fa'ala wa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Sabda Nabi, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis ini sepatutnya menjadi sumber kekuatan motivasi bagi kita. Orang mukmin, orang Islam, dia kena tunjuk kuat. Dia tak boleh tunjuk lemah. Kena tunjuk kekuatan bukan kerana sombong, tetapi demi izzah, demi keagungan agama Islam. Sebab itu kalau kita ingat dalam ibadat, ada di antaranya Islam suruh kita tunjukkan izzahnya. Sebab itu dalam amalan fardu yang wajib disuruh kita tunjukkan. Antaranya apa? Solat berjemaah. Ya, disuruh kita solat berjemaah secara ramai-ramai, zahirkan. Zakat yang wajib disuruh kita zahirkan. Ini kalau benda yang wajib. Kenapa? Nak tunjuk izzahnya, ya, kekuatan orang Islam. Sebab itu dalam ibadat haji pun antara syiar, kenapa bila tawaf maka disuruh kita memakai ihram bagi lagi secara iddiba. Iddiba ni maknanya apa? Buka sebelah bahu, kan? Buka bahu,
tanya apa ni, disebut apa bukan mutawif lah kan, sebelah kiri belah kanan. Orang kata dah lama tak pergi umrah Ustaz ya. Buka sebelah kanan ya. Kenapa? Kemudian bila 3 pusingan awal disuruh kita berlari secara sebab berlari anak Kenapa? Kerana berlaku di antara tersebut berlaku zaman Rasulullah bila orang Islam pakai ihram, maka ramai di kalangan musyrikin yang duk perhatikan. Mereka mengatakan, tengoklah orang Islam ni lemah dalam keadaan moyok, dalam keadaan sakit ini, mereka tomahkan pada orang Islam. Lalu Nabi SAW perintahkan bila pakai ihram secara iddiba' dan juga tawaf pusingan yang 3 pusingan pertama secara berlari anak. Kenapa? Nak tunjuk orang Islam ni cergas. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi kata al-mu'minul qawi, sesungguhnya orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang dhaif. Maka kita disuruh tunjuk kehebatan orang Islam. Ya. Kalau datang surau pun, datang masjid kan, bawa, kalau ada posye bawa posye. Kan? Kalau ada mas bawa mas. Kan? Sebagai apa? Bukan kata nak megah, melihatkan kekuatan orang Islam. Ya? Dan kena ada orang Islam yang hebat dari segi ekonominya semua. Kenapa? Dia bukan sahaja nak melihatkan adanya nikmat Allah, tapi kekuatan pada orang Islam. Itu kena ada. Ada orang silap faham, orang Islam katanya kena tawaduk. Perkataan tawaduk tu dia silap faham. Ya. Tawaduk maknanya apa kata? Tawaduk ni kena pakai lusuk, pakai cupan caping. Itu bukan tawaduk. Tawaduk mana apa? Meninggalkan yang haram. Itu yang maksud tawaduk. Ya. Seterusnya wa fi kulli khair, dan pada setiap sesuatu itu ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uka. Rasulullah SAW menyatakan, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan Allah. Wala ta'jas, dan janganlah kamu jadi lemah. Nabi ulang 2 kali. Hendaklah kamu minta pertolongan Allah, hendak bersemangat, dan jangan kamu jadi lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah kamu mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah aku melakukan demikian, tentunya hasilnya akan demikian dan demikian. Maksudnya disebut, dilarang pada kita jangan kata apa dia, laula, bahasa Arabnya kalau. Kalau aku tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Dilarang bagi Islam menyatakan demikian. Kalau aku tak pergi, tak akan berlaku aksiden. Kalau aku tak buat ni, tak akan jadi begini. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, walakin, akan tapi hendaklah kamu kata, qadarullah ma syaa fa'ala. Itu semua merupakan ketentuan Allah, dan apa yang Allah hendaki pastinya akan berlaku. Kena yakin dengan keimanan bahawa apa yang berlaku Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya perkataan lau ataupun laula, perkataan kala itu membuka jalan bagi syaitan. Kerja syaitan ni meragukan manusia, antaranya yakin pada Allah. Kalau tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau aku tak sekian-sekian, dia akan menyebabkan akhirnya rosak. Ya. Kalau aku tak kahwin dengan kau, nescaya kahwin dengan sekian-sekian. Jadi perkataan itu boleh merosakkan keyakinan kepada Allah SWT. Bahkan pastinya yang perlu kita yakin bahawa disebut dalam istilahnya al-khairu ma yaqa. Sesungguhnya yang terbaik ialah apa yang berlaku. Al-khairu ma yaqa. Apa yang terbaik itulah apa yang sudah Allah tentukan yang berlaku. Ya. Kenapa? Manusia minta dengan Allah, pasti dia merasakan yang terbaik untuk dirinya.
Tetapi Allah bagi pada kita apa yang kita perlu. Itu yang kita kena yakin. Dan kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Auf bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan sengketa antara dua orang. Orang yang kalah dalam perkara tersebut ketika pergi mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi pernah meleraikan dua orang bergaduh. Dalam dua orang ini salah seorang sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai wakil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yalumu 'alal 'ajzi walakin 'alaika bil kaisi fa idza ghalabaka amrun fakul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah SWT mencela kelemahan. Kamu harus terus berusaha. Apabila kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, maka ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil. Ya, itulah di antaranya ucapan yang boleh kita faham, zikir yang mudah bila sesuatu yang berlaku dalam hidup, benda yang kita tak berapa suka, maka disebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bahkan dia jadi zikir yang kita katakan tiap mana kita turun ke rumah, daripada rumah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dahsyat. Ya. 2 minit lagi waktu kecederaan. Ya. Pendek je. Zikir ketika berasa kepayahan mengerjakan sesuatu. Saya yakin yang ni ramai yang hafalnya. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna illa syi'ta sahla. Ya, maksudnya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang engkau jadikan mudah, dan engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika engkau kehendaki. Ya, jadi mudah-mudahan dalam apa yang kita dengar ini boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan sekiranya yang kita sebut ni kata payah nak ingat ustaz, kan boleh merujuk pada kitab balik. Dan kitab dinyatakan doa-doa ni yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Sekadar itu yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang tu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafar dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw